Satu. Siap lagi? Dạ. Yes. Bạn có nhóm mày gì? Guna handphone, kalau nak suruh besar kena letak landscape. Okay, Fazri, 2A. Kita. Uh, Ni akan masuk Modul ada dok dalam tau? Ada. Ada dok dalam, ada dok sekali dengan awak. Ada. Punya hati lah. Kenapa pemerhatian? Sama kita dah buat nak ingat apa. Dah buat benda rumah. Ha? Buat benda rumah. Kau yang kita. Bincang tu. Dah nak bincang ni, cakap minta jawapan. Dok mari Dok mari. Aduh. Pemerhatian kita tengok benda yang kita nampak dalam gambar tu. Gema dok suara cikgu? Dok. Okey. Pemerhatian kita tengok daripada gambar rajah. Ada rajah gumpalan lateks dengan lateks 10 cm padu tu kan? Dah benda apa yang awak nampak? Gumpalan lateks. Yang ni apa? Yang ni, yang atas. Yang atas ni nampak benda? Gumpalan lateks. Lateks. So, khabar apa yang kita nampak? Gumpalan lateks terhasil apabila kehadiran asid etenoid. Asid etenoid ditambah. Okay, ataupun selagi 10 cm padu ni maksudnya lateks ni dalam keadaan benda? Nak gupak. Cecai. Dalam keadaan apa? Cecai. Sentimeter padu. Tengok gambar tahu dah. Dalam keadaan cecai. Cecai. Okay, jadi kalau hot ni kita ambil lateks berada dalam keadaan apa? Cecai. Apabila larutan amonia ditambah. Okay? Ya, betul. Okay, ada 3 pilihan nak letak jawapan. Sama ada nak buat penuh untuk 2 keadaan ataupun nak pilih salah satu. Yang perfect pilih dua-dua lah. Okay? Contoh ayat dia. Apabila asid etenoid ditambah ke dalam
Ke dalam apa? Latex. Latex Latex akan menjadi gumpalan. menjadi gumpalan ataupun bergumpal. Okay? Sebaliknya, kalau nak sambung ni dua-dua lah. Sebaliknya, apabila larutan amonia Amonia. ditambah ke dalam latex, akan menjadi apa jadi? cair. Bukan akan menjadi cair, dia memang cair dah. Dia akan kekal akan menjadi sesuatu. kekal cecair lah. Dia memang latex ni memang keadaan asal dia cecair dah. Jadi bila tambah amonia, dia masih lagi dalam keadaan cecair kan. Jadi untuk gambar yang bawah tu, apabila amonia ditambah, latex kekal dalam keadaan cecair. Ni direct je, kita tengok gambar apa yang kita nampak je tu, gambar benda apa yang kita nampak. Okay, next, inference. Inference kena ambil daripada pemerhatian. Okay, antara dua gambar tadi tu, hak mana ketara perubahan dia? Yang tu. gumpalan. Yang bergumpal. Okay, so kita nak ambil pemerhatian latex bergumpal apabila asid etanoik ditambah kerana tidak tindakan asid etanoik. tahu dah tindakan asid, tapi apa asid tu buat? Bertindak balas. Bertindak balas tu umum sangat. Melarutkan. Dia tak melarutkan. Dia akan meneutralkan. Sikit. Kenapa? Menunjukkan gumpalan latex bukan asid. Dekat latex ada cah apa? Dekat tepi latex tu dia ada cah apa? Latex dia ada satu selaput kan? Latex dalam. Nampak tak cikgu lukis ni? Ni je. Nampak tak cikgu lukis Nampak. Okey. Latex duduk dalam ni dalam keadaan dia ada selaput membran protein tepi ni, dia tak gupal lagi. Masih lagi dalam keadaan cecair. Okey. Dekat luar ni dia ada charge negatif. Okey, asid dia mari, asid ni dia bercharge positif. Asid mari dalam keadaan charge positif. Jadi bila positif jumpa dengan negatif apa jadi? Positif. Aduh, lah dia jadi neutral lah. Positif dengan negatif, dia tarik, dia jadi neutral. Bila ditarik, membran ni akan pecah. Membran protein ni akan pecah. Bila pecah menyebabkan latex tu akan menggumpal. Jadi penerangan tadi tu menjelaskan inferen dia. Asid ada apa? Asid ada charge positif. Charge positif dalam asid asid apa dia buat? Tadi dia meneutralkan charge negatif pada membran protein. Membran sel mitochondria pula. Membran protein. Sebab bila buat inference kita kena bagi tahu sebab dia kan. Sebab kepada pemerhatian tu. Okey. Next. Tandakan right pada bahan yang boleh menggantikan asid etanoik. Mana sifat sama dengan asid etanoik? Sebab apa? Alkohol. Dia memabukkan. Sakit sayang tu. Getah tu mabuk ke? Jus lemon. Mu Fazri memang mabuk lah. PKP 2 minggu baru mabuk dah Fazri. Sebab apa memabukkan ada kaitan dengan ni? Mabuk ke ni? Mungkin kot. Memang mabuk ni. Ya hidu lah. Dalam kes asid etanoik ni, asid etanoik pula, dalam kes latex ni tak ada orang mabuk pun. Dia gupal dengan dia cair je. Jus lemon. Jadi, hak berkait dengan dia ialah jus lemon. Jus lemon. Sebab apa jus lemon? Sebab dia macam asid. Ya, bukan macam asid dah, memang asid. Memang asid dah aku. Jus lemon tu ialah asid. Persamaan dia ialah asid lah. Sifat asid.
Okey. Berdasarkan eksperimen ini, C nyatakan definisi operasi bagi asid etanoik. Asid etanoik ialah bahan yang digunakan Asid etanoik ialah bahan yang digunakan. tak boleh digunakan. Kita mesti rujuk pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Hak kita nampak tadi dalam pemerhatian tadi. Asid etanoik ialah Bahan yang yang ditunjukkan. dia buat apa? Tidak balas asid itu. Dia buat benda tadi. Ada dua tadi kan. Latex satu kekal cair, satu lagi menggumpal. Dan asid etanoik buat mana? Hak buat apa? Asid etanoik ia Bahan yang menyebabkan menyebabkan gumpalan latex. latex menggumpal. Tu bolong aruk sekali. Asid etanoik ialah, ni sambung ayat ni ambil. Ayat ni ambil. Ialah bahan yang menyebabkan gumpalan latex menjadi gumpal ya. Ganda Menggumpal. pulak gumpalan latex menjadi gumpal. Complicated bahasa Melayu mu. Menyebabkan latex menggumpal. Mudah kan ayat tu. Etanoik yang menyebabkan Asid etanoik ialah bahan yang menyebabkan latex menggumpal. Okey, kalau ditukar sini. Nyatakan definisi operasi bagi larutan amonia. Apa ni jadi mana? Larutan amonia ialah bahan yang menyebabkan cecair. Latex cecair. Latex tidak berubah. Tadi apa pemerhatian tadi? Latex kekal cecair. Ya, latex kekal dalam keadaan cecair. Okay, kita rujuk mana hak ni sebenarnya ni? Kita rujuk mana ni? Pemerhatian. Hak kita nampak dengan mata. Definisi operasi mesti hak nampak dalam eksperimen ni. Dalam soalan ni. Bukan hak kita imajinasi. Tak boleh. Okey, soalan D. Soalan D sabun dia ulang balik eksperimen tu menggunakan sabun. Agak-agak latex ni apa jadi? Apa jadi pada latex? Adakah dia akan menggumpal ataupun adakah dia akan kekal cair? Kekal cair. Okey, apa kekal cair? Sebab dia ada lautan asid. Sebab dia ada asid. Sebab tak ada asid. Tak ada asid. Okey, sabun sifat dia apa? Sifat dia Kali. Bukan kali. Sabun sifat dia alkali. Amonia pun sifat dia alkali. So, latex ni akan kekal cair. Okey. Soalan nombor 3, tajuk gerakan. Okey. Ni suruh ukur je. Ukur dulu. Ukur guna pembaris. Berapa cm? Pertama ni berapa? Ukur kat buku awak. 1.9 cm. 1.9. Yang kedua? Yang kedua. Cikgu pakai cahaya kat awak ni. Sebab cikgu tak ada buku. Cikgu tak boleh nak ukur kat laptop ni. Sebab cikgu besar ni. 2.9. Lepas tu? Yang ketiga? 3.9. 3.9. Yang keempat? 4.8. 4.8. Okey. 4.8 lebih plus minus 1 tu okey lah. Okey, menggunakan jadual 3, lukis carta bar. Okey, rapat ke jauh? Jauh. Carta bar. Jauh. Carta bar rapat. Kalau histogram baru
Jauh. Jauh. Baru ni buat dah masa trial histogram. Kan? Masa trial histogram yang variasi tu kena jarak dia sama jauh. Sekarang kita nak lukis catar bar mesti rapat. Okey, ikut bacaan tadi, lukis graf bar. Ada graf. Graf ada belakang. 1.9, 2.9, 3.9, 4.8. 1.9. 1.9 kalau ambil 2 cm lebar, 2 cm belaka Kalau ambil 1 cm macam dok comel kecil sangat. 1.9. Ui. Ada Cong. Ada ke Acong? Ada tu? Idea Fahim. Oh, ada. Lantak Kan nak bagi cikgu. Ada. Cikgu full wifi ya. Okay, lepas tu 2.9. 2.9 rapat dan sama lebar bar dia. Bar tu berapa? 3.9, 4.8. 3.9 agak-agak lah 0.9 tu sebab sekarang ni satu kotak kecil ni sebenarnya gandaan 2. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Kan sampai sini 2.9 tu sepatutnya separuh kotak kecil tu. Tapi bila awak lukis awak agak tengah-tengah lah betul-betul. Macam cikgu ni, cikgu sebab skrin diri gini payah sikit nak lukis. Okay, 2.9. Lepas 3.9, 4.8 tau. Okay, 4.8. Okay, siap graba. Okay. Berdasarkan catar bar, nyatakan jenis pergerakan troli di atas. Jenis pergerakan troli. Kau tengok bentuk bar ni, kau naik kau turun, sama? Naik. Bila naik, apa jenis pergerakan dia? Maksudnya, hal laju dia? Meningkat. Bila hal laju meningkat, kita panggil apa? Hal laju bertambah sama dengan adanya pecutan. Bila hal laju kau naik, kita panggil pecutan. Okay. Ingat, jenis gerakan ni dia ada 3. Satu macam ni, kau naik gini. Satu lagi dia mungkin sama tinggi gini. Okay, yang ni kita panggil benda. Kalau sama tinggi gini, kita panggil benda. Jenis gerakan. Garis gana pula. Jenis gerakan. Tadi pecutan, satu jenis gerakan. Pecutan sama dengan hal laju bertambah. Okey, gerakan yang kedua cikgu lukis ni. Nampak tak dekat skrin cikgu ni? Okay, nampak? Okey, kalau dia sama, atas ni sama tinggi belakang ni. Ini kita panggil gerakan benda. Mendatar. Tak ada gerakan mendatar. Dia panggil hal laju tak bertambah ni sama. Bawa 80 daripada sekolah bala besar sampai rumah. 80 semua. Hal laju Serentak. Allah serentak pula. Macam dok pernah belajar tajuk ni. Seragam. Sedih kau baru 2 minggu PKP 2. Macam dok pernah naik tingkatan 5. Betapa lamanya. Betapa lamanya memerak kat rumah. Lepas tu dah buka langsung pintu buku tak. Tutup kemas kuci mangga. Okey, ni gerakan yang kedua, hal laju seragam. Kalau ada lagi, satu lagi bentuk dia gini. Gini. Kalau macam ni kita panggil benda ni. Menurun tu benda. Kalau tadi hal laju bertambah, dia lawang lah ni, vice versa. Kalau tadi hal laju bertambah, sekarang ni hal laju
Berkurang. Ataupun kalau tadi hal laju bertambah kita panggil pecutan. Sekarang ni bila hal laju berkurang kita tambah perkataan nyah bawah depan dia. Nyah apa? Pecutan. Nyah pecutan. Okay? Nyah pecutan. Okay, kena ingat ni 3 jenis gerakan. Hal laju bertambah, hal laju seragam dan juga hal laju berkurang ataupun nyah Pecutan. Nyah pecutan, bukan mak nyah Okey, nombor 4. Turun. Darjah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan haba bagi jenis plastik yang berbeza. Okey, politina mengembang. Ni dia bagi dah keputusan. Politina mengembang. Lepas tu berubah bentuk, mungkin kecut. Okay. Melamina tiada perubahan. Jadi buat satu hipotesis. Apa hipotesis awak? Makin Jika menggunakan politena maka keadaan plastik mengembang berubah bentuk. Keadaan plastik mengembang tu menunjukkan dia tahan ke tak tahan apa? Asal jadi macam ni? No. Apa bunyi bising awak? Siapa ni? Tahu itu Mak bunyi Amel. tu. Mungkin duduk dekat dengan ada TV ke benda ke? Dia kan? Aku dah milih Frekuensi. Gangguan gelombang ni. Gelombang Gelombang dia, modulasi. modulasi. Itu awak sharing. Ya. Okey. Antara dua ni, politina mengembang lepas tu berubah bentuk. Melamina tak ada perubahan. So dua ni kita nak cover hak mana lebih tahan? Politena. Melamina. Jadi ayat dia? Jika Tahan. melamina digunakan maka tiada perubahan. Ada perubahan sebab apa? Sebab dia lebih tahan Tahan haba. tahan haba. Tahan haba. Ni kan ditunjuk gambar ni di depan kan bubuh dalam air ni. Ni mengkaji ketahanan haba bagi jenis plastik yang berbeza. Jadi bila kita buat hipotesis, kita sebutlah plastik mana yang lebih tahan. So ayat dia? Jika melamina digunakan maka tiada perubahan kerana Tak apa tiada ketahanan perubahan haba. ni. Lebih melamina lebih tahan Haba haba berbanding Politina. politina. tak payah buat jika pun tak apa untuk hipotesis. Tengok keadaan soalan. Tak semestinya semua wajib letak jika maka. Tak semestinya. Okay. Jadi untuk dalam kes ni, kita nak tengok dua jenis plastik. Jadi hipotesis dia, kita tengok dah daripada keputusan. Satu mengembang. Hak ni dia mengembang. Hak ni tak ada perubahan. Okay, jadi daripada pemerhatian ni, kita boleh buat hipotesis bahawa melamina lebih tahan Haba. lebih tahan haba berbanding politina. Berbanding politina. Okey, so nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis plastik. Okey, ada dah dalam jadual, senang je ambil saja sini, tambah parameter je depan Plastik tambah parameter depan jenis plastik. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Ambil sahaja keadaan Plastik. keadaan plastik. Okey, tuliskan nama plastik yang tersenarai dalam kumpulan yang betul di petak yang disediakan. Jawapan dibagi dah. 1, 2, 3, 4, 5. PVC, bakelite, polystyrene, perspex, pelekat epoxy. Adik-beradik politina dengan adik-beradik melamina. Adik-beradik politina dulu. PVC. PVC. Okay. Politena. PVC. Politena. Perspex. PVC. PVC tulis dah ni. Sekali lagi. Perspex. Perspex. Okay, next. Polystyrena pelekat epoxy. Melamina bakelit tak? Pelekat aku. Pelekat epoxy dengan Polystyrena. mana ada
Polistrina duduk mana? Backlit lah, backlit. Pokok. Dia kelik dengan Sini backlit. Klik. Tu pelekat export sistem lah. Kenapa? Dekat epoxy. Polistrina boleh duduk sini ke? Tentu. Agak. Kan dia dah ditahan. Kan dia Patutnya Polistrina duduk belah sini. Belah Politina, adik-beradik Politina. Polistrin duduk. Sebab dia tahan apa tak? Tak. Tak tahan apa. Perspek tahan apa tak? Tak. Dengar tak cikgu bunyi bising macam ribut. Siapa ni bising kat ni? Macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi ada. Tak apa. Okey, dah. Acang bising kan? Acang. Tak bising pun Acang. Fazrin bising kali. Okey, nombor 5, vaksin Nombor 5 pasal vaksin. Okey, jadual 5.1 menunjukkan jadual suntikan vaksin hepatitis B bagi seorang bayi. Hari ni kita perhabis sampai soalan nombor 9 je Okay. Sampai soalan nombor 9. Okey. Soalan dia, apakah bahan yang terdapat dalam vaksin? Apa bahan yang terdapat dalam vaksin? bakteria. Bakteria baik. Bakteria baik. Patogen yang Patogen yang atau yang dilemahkan. mati atau Lemahkan. dilemahkan. Ya. mati. Patogen yang mati atau dilemahkan. Dilemahkan. Okey, bagaimana bahan DA bertindak menghasilkan keimunan pada bayi? Bahan DA tadi menapa ni Patogen. Merangsang Patogen. antibody. Dia buat apa? Dia Merangsang. Merangsang antibody. merangsang antibody. Merangsang antibody ke? Yeah. Merangsang penghasilan Antibody. bukan merangsang antibody, merangsang penghasilan antibody. Okey, antibody dihasilkan oleh bahagian mana dalam sel badan kita? Sel mana yang menghasilkan antibody? Sel darah merah, sel darah putih, sel tulang, sel pipi, sel otot, sel mana? Darah putih. Sel darah putih. Jadi kita boleh tambah dekat selepas perkataan merangsang ni, kita buat merangsang sel Darah putih. darah putih untuk penghasilan antibody. Okey, merangsang penghasilan antibody tu okey dah, cukup dah untuk dapat 1 markah. Tapi kalau boleh tambah merangsang sel darah putih untuk menghasilkan antibody tu lagi baiklah. Okey, C. Keimunan jenis apa dalam jadual tersebut? 5.2 tadi ni ada berapa suntikan? Hati buat tahan. Ada berapa suntikan? 3. 3 suntikan. Okey, so ini adalah keimunan aktif Buatan. aktif buatan. Okey. Syarat untuk ni kita mesti memasukkan ke dalam badan. Okey, ada bahan yang dimasukkan daripada luar ke dalam badan kan? Okey. Soalan D. Nyatakan satu perbezaan antara keimunan aktif dengan keimunan pasif. Nak satu saja perbezaan. Apa beza dia antara keimunan aktif dengan keimunan pasif?
Berapa orang dah ada cikgu nak nampak ni. Sebab cikgu tengah share screen. 7. Tengok sikit. Oh, sebelah. 10 lah maknanya ada. Lama sikit tak ada. Okay, Fazril, Aidil Rifai, Aiman Hakim, Amir, Hakam, Syahrin, Izzatul Akmal, Rabi'atul Zafirah. Kita tahniah kepada yang hadir. Mana megang Okay. Ada yang kenapa? Okay, balik pada soalan D. Soalan D, nyatakan satu perbezaan antara keimunan aktif dan keimunan pasif. Buka nota. Tengok balik apa dia keimunan aktif dengan keimunan pasif. Ambil ayat paling pendek sekali. Paling mudah sekali. Ya. Fazril. Tengok juga. Keimunan aktif badan menghasilkan sendiri, manakala keimunan pasif menghasilkan Menghasilkan antibodi daripada luar. daripada luar. Okay. Untuk keimunan aktif, sel darah putih menghasilkan antibodi sendiri. Tadi kan kita cover dah yang menghasilkan antibodi ialah sel darah putih. Okay, jadi keimunan aktif, awak tulis ayat penuh cikgu tulis pendek ni, KA ni. Keimunan aktif dihasilkan sendiri oleh sel darah putih. Okay, manakala kalau keimunan pasif dia dapat daripada sumber luar daripada badan. Boleh tak jawapan tu? Boleh. Okey, ada selagi jawapan yang paling mudah. Awak boleh cover tentang kesan dia. Keimunan aktif, kesan dia ialah tahanlah tahan lama. Manakala lawan dia keimunan pasif tidak tahan lama. dia adalah bersifat sementara. Sementara ni maksudnya kalau cocok sekali cocok mungkin tahan 2 tahun je, lepas tu kena cocok balik untuk dapatkan keimunan tersebut. Okey, berapa kalikah bayi ini disuntik vaksin? Berapa kali? Dalam jadual tadi, berapa kali kena cocok? 3. 3 kali. Okey, 3 kali 1 markah. Okey, betul. 3 kali 1 markah. Alasan. Apa alasan? Kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? 3 kali suntikan. 3 kali betul dah dapat 1 markah. 1 markah, dia markah ni Kang. 2 markah. Kena bagi alasan. Kenapa? Sebab apa? Perlukan 3 kali suntikan. Suntikan pertama untuk apa? Ingat balik. Tahap pertama je. Merangsang penghasilan antibodi. Kalau suntikan pertama merangsang penghasilan antibodi. Kalau suntikan seterusnya yang kedua, yang ketiga? Untuk merangsang penghasilan lebih banyak antibodi supaya melebihi aras keimunan. Yes, melebihi aras keimunan tu wajib ada perkataan tu. Ayat tu mesti ada. Nak memastikan penghasilan antibodi melebihi aras keimunan. Okay, memastikan aras antibodi melebihi aras keimunan. Okey, dia melebihi atau mencapai, dua-dua tu kira badan kita boleh lawan lah penyakit tu. Mencapai ni maksudnya kalau kita tengok graf untuk keimunan, dia graf dia macam ni. Okey, katalah ini adalah aras keimunan. Nampak tak graf yang lukis ni? Nampak. Okey. Suntik kali pertama mungkin sampai sini saja. Antibodi terhasil tapi tak sampai dekat garis putus-putus tu. Garis putus-putus tu adalah aras keimunan. Maknanya tahap keimunan badan kita. Okay. Lepas tu cocok pula kali kedua. Cocok pula kali kedua. Naik sikit.
Dia naik kalau kali kedua tu dah capai, maksudnya okey lah. Tapi kalau kali kedua dah capai lagi kena, kalau ada 3 Suntikan ketiga. lah. Kali ketiga tu baru dia Capai. capai tu maksudnya dia sampai sini. Kalau lebih lagi bagus. Kalau sampai sini okey lah, melepasi aras keimunan. Okey? Okey, soalan 6. Dua individu, gambar tu menunjukkan dua individu mengalami masalah kesihatan akibat tabiat pemakanan dan malnutrisi. Namakan masalah kesihatan dalam rajah 6.1. Masalah dia tu, tengok cermin semua, lepas tu rasa dia badan dia Kurus. ada masalah dia. Masalah dia memang Dia lebih kurus. kurus. Nama nyakit dia apa? Riket. Scooby. Bukan riket. 6.1, rajah 6.1. Scooby. Scurvy Scurvy. bukan. Ni jenis ada Kekurangan masalah, vitamin C. ada masalah psikologi juga ni. Dia rasa dia gemuk. Sebenarnya dia kurus, tengok badan dia kurus kekek. Tengok cermin semua dia rasa dia sentiasa gemuk. Pelik dah. Ni, Apa nama penyakit ni? Start dengan A. Ingat A. Ya, baca A. Anemia. Anemia duk napok. Anorexia. Nervosa. Nervosa. Oh. Anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni orang yang dia sentiasa rasa dia tu gemuk. Padahal dia kurus. Gemuk padahal aku kering. Dia masalah lebih pada masalah mental. Bukan masalah dia berat badan dia tu. Perlu jumpa dengan doktor. Dia kena jumpa dengan Doktor psikologis. psikologi. Okey, yang kedua 6.2 dia masalah dia tu. Perut besar, Syoko. perut bucik. Kau kan tu dia masalah Kwashiorkor. perut bucik. Nama Kwashiorkor. penyakit Di dia. mana sih? Kwashiorkor. 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 Okey, B. Berdasarkan rajah 6.2. 6.2 tadi sakit apa? Syoko. Kwashiorkor. Apakah punca kwashiorkor yang menyebabkan masalah kesihatan tersebut? Dan cadangkan contoh makanan untuk dia atasi masalah dia ni. Kekurangan protein. Okey, punca Kekurangan protein. kekurangan protein. Protein. Okey, cadangan makanan Mengambil makanan yang mengandungi Okey, protein. bila sebut kalau kau begitu umum sangat tak dapat makan lah. Cadangkan contoh. Bila suruh cadang contoh makanan, kena sebut nama makanan tu. Sebut nama makanan yang ada protein, tinggi protein. Susu je. Susu lagi. Roti. Okay. Roti karbohidrat awang. Gang. Ayam. Protein. Ayam tu. Nasi. Ayam, susu, telur, daging. Yang protein lah. Roti betul lah. Protein. Okay, bagi contoh protein. Jangan bagi contoh roti. Karbohidrat. Roti tu kena molek. Benda kategori kelas makanan dia. Okey, soalan C 6.1. Mengapa golongan remaja perempuan cenderung menghadapi masalah itu? Cadangkan. Cadangan dengan mengapa. Mengambil Puan, makanan. apa dia tanya punca dulu. Mengapa? Okay. Sebab apa orang puang biasanya ada masalah ni? Sebab apa? Emosi tidak stabil. Ha? Emosi tidak stabil. Emosi tak stabil. Dia orang lelaki yang masih stabil. Kita stabil rumah tu. Okey. Sebab apa dia tanya orang puang biasanya menghadapi masalah anorexia ni. Orang lelaki jarang. Mudah putus asa je. Betul? Tahir. Orang puang ni kan memang dia nak sentiasa cantik. Betul tak? Tu. Okey. Kalau pasal berat badan ni dia sangat bimbang tentang bentuk badan dan juga berat badan. Punca dia
Okay, punca dia ialah Kerana bimbang bimbang tentang bentuk Semua- badan. ni semua psikologi lah ni. Bentuk Bimbang, badan yang didengkam. ya, bentuk Apa dia? badan. Ya. Kerana mereka bimbang tentang bentuk badan. Orang puang ni, orang lelaki tak kisah enggak. Kecuali golongan maskulin lah kot. Okey. Cadangkan langkah. Apa dia perlu buat? Tadi Kak Bodoh ada jawapan. Mengambil makanan protein. Apa kes pula protein ni masalah dia anaerobic. Dia bukan setakat perlu protein dah ni, dia perlu semua kategori. psikologi. Yes, jumpa pakar psikologi. Jumpa pakar psikologi. Selagi dia kena jumpa ialah sebab badan dia sihat tak sebenarnya? Sihat. Dok. Dia tak Dok. sihat. Dua bentuk yang dia tak sihat ni. Satu, mental dia tak sihat. Psikologi sebab dia sentiasa rasa dia tu dok lawa lah. Okay. Sebab terlampau, dia rasa dia gemuk. Yang kedua, dia kena jumpa dengan kaunselor pemakanan sebab dia perlukan nasihat untuk diet yang betul. Untuk ambil makanan yang menyihatkan. Okay. Tapi tulis satu tu dapat dah lah. Untuk 2 markah tu. Satu punca bimbang bentuk badan. Yang kedua, jumpa pakar psikologi ataupun pakar pemakanan. Okay. Ya. Okay, soalan nombor 7. Baca dulu soalan. Okey, namakan 2 gas berasid yang dihasilkan. Tengok gambar tu gambar apa? Kilang. Gambar pembentum ya. Ha? Oh, kilang. Okey. Baca molek soalan tentang gas. Okey. Soalan tentang Gas. Yes. gas. Walaupun gambar tu ada air. Tadi siapa jawab pembentungan dia? Saya. Boleh. Taring. Dalam gambar tu memang ada maklumat. Dalam gambar memang ada nampak pembuangan sisa kan? Tapi soalan tu jelas dalam arahan soalan dia kata tentang tentang gas. Yes. Memang di kabur kilang tu dekat dengan sungai. Lepas tu dia kata gas ini dihasilkan oleh pembakaran bahan api fosil di kilang tersebut. Jadi dia fokus pada asap tu. Ya tak? Ya. Jadi kalau dia tanya 2 gas berasid awak dikabur sisa kumbahan ataupun bahan toksik dalam sungai, tak tepat lah. Jadi dia nak 2 gas. Apa nama gas yang dibebaskan dalam asap kilang? Hok ada dalam asap. Dioksida. Yes, karbon monoksida. Karbon monoksida Betul. dalam asap kereta. Yang dalam asap kilang pun ada, tapi yang lebih banyak dalam asap kilang ni gas yang menyebabkan terhasilnya hujan asid. Apa 2 Gas gas? amonia. Amonia Gas karbon dioksida. dan karbon dioksida ada banyak dah dalam udara ni. Dia fokus kepada gas daripada kilang. Karbon dioksida betul ada dalam asap kilang. Tapi sekarang ni bila dia fokus pada asap kilang, kita nak gas yang paling banyak dalam asap kilang. Nitrogen dioksida. Yes. 2 tu. Nitrogen dioksida dengan sulfur dioksida. Dioksida. Sebab 2 gas ni sifat dia berasid dan menyebabkan hujan asid. Sulfur dioksida dengan Nitrogen. nitrogen Dioksida. dioksida. Apakah fenomena yang mungkin berlaku disebabkan oleh gas yang dinamakan DA? Dua-dua gas tu boleh menyebabkan apa? Tadi Cikgu bodoh ada clue dia. Hujan asid. Hujan asid. Kan? Hujan asid. Hujan asid.
Kurang aku. Dok, Kurang dok, je. dok. Aku dengar. Slow. Kenapa sunyi suara? Oh, bang. Ingat acok ni. Hello? Okay. Dengar. Okey, dengar. Ha. Okey, hujan asid. Okey, nyatakan satu kesan fenomena tersebut. Akibat hujan asid, apa kesan dia? Pembuangan sisa kilang dia. Kesang. Kesan hujan asid, bukan pembuangan sisa kilang pula. Mana Itu bi siku? Pengasi bangunan. support. Pencemaran Pencemaran udara. sungai. Pengasi bangunan. Penyemaran udara? Pencemaran Hujan sungai. asid. Sebagunang. Hujan Pengasi hujan bangunan. asid ni turun dalam bentuk air. Air pergi ke mana? Kenapa? Dekat sungai, laut. Okey, kalau turun ke sungai, ke laut, apa jadi pada Pencemaran laut, sungai. pencemaran laut? Pencemaran air. Pencemaran ke? Ya. Merendahkan pH air sungai. Ia merendahkan pH, boleh menyebabkan haiwan akuatik mati. Okey, selain pada dia turun ke sungai, sebelum dia jatuh ke sungai, dia kena apa? Biasanya dia jatuh tu dia akan kena objek-objek tertentu dulu sebelum pergi ke sungai. Bangunan. Bangunan, rumah, kereta, kenderaan, apa jadi bila kena hujan asid? Tak ada. Tak jadi gigi. Boleh menyebabkan berkarat. Muka benda Karat. Syarin? Ada. Cak gigi. Cak gigi? Ada haja gurau-gurau. Molek tak ada gigi. Saya cak dah gigi. Okey, satu menyebabkan pengaratan Pengaratan dan juga haiwan mati. akuatik mati. Bukan haiwan mati bukan semua haiwan. Haiwan akuatik mati. Tapi jawapan macam siapa jawab tadi, pH mengurangkan pH Ambil air tu. sungai pun boleh ya ambil. Mengurangkan pH air sungai. Okey. Cadangkan satu cara untuk mengurangkan kesan di A tadi. A3 tadi, kesan dia kata pengaratan, lepas tu haiwan akuatik mati. Macam mana nak kurangkan? Kurangkan pembuangan sisa kilang. Sisa apa? Hujan Sisa- asid tadi punca dia apa? Gas aku. Gas. Jadi apa nak buat dengan gas tu? Macam mana nak tutup. kurangkan? Sisa kilang. Tutup kilang, Kurangkan proses. kurangkan proses. Kalau kurangkan proses, hasil kilang kurang Tak boleh tutup kilang, tak boleh kurangkan proses kilang. Tu tak bijak solution tu. Kalau awak jadi engineer kilang tu memang lingkup kilang tu boleh 2 bulan. Memang. Dekat. Apa cara? Kita kena cari solution. Bukan kita kena tutup kilang. Tutup kilang tu bukan solution. Tapis udara. Tapis. Okay, kat mana nak tapis? Nak letak kat mana? Kat sumbu je. Cerobong asap. Pasang Letak penapis di cerombong asap. penapis asap. Okey, selain pasang penapis, boleh buat apa lagi? Ni awak bintang sok mudah ni. Pasang penapis, lepas tu asap ni, sifat dia akan naik ke atas ke turun bawah? Atas. Atas. Jadi kalau nak suruh bawah tu udara lebih bersih, kita kena buat mana? Cerobong tinggi. Tinggikan cerobong. Tinggikan cerobong asap. Okey. Apakah jenis pencemaran lain yang mungkin berlaku di kawasan ini? Ni baru cerita pasal hot lain. Tadi awak kata nampak ada sungai, ada air, ada pembuangan. So pencemaran dia. Pencemaran? Air. Pencemaran sungai lah ataupun air. Adik slow sikit dek. Pencemaran sungai. Ataupun pencemaran air Air. Okey, nombor 8. Nombor 8. Banyak. Okey, daripada rantai panjang jadi sutir-sutir.
Polimeran. Penyah polimeran. Polimeran. Okey, bahan Y. Apa nama bahan Y? Monomer. 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 Okey, bagus. Okey, kalau hok panjang ni nama dia benda walaupun you tak tanya. Hok panjang ni nama dia apa? Polimer. Polimer. Okey, bawah. Soalan 8 menunjukkan produk dibuat daripada plastik. Apakah jenis plastik yang digunakan? Termoplastik. Okey. Polistirena. Tu dah faham soalan tu. Jenis plastik. Bukan contoh plastik. Kalau contoh plastik baru bagi melamina ke, politina ke, polistirena ke. Itu contoh plastik. Sekarang ni jenis plastik. Jenis plastik ada berapa jenis? Dua. Dua saja. Iaitu Dia dua. termoplastik Termoplastik. dengan plastik termoset. Termoset. Okey, yang ni yang jenis mana? Ada rangkai silang ke dot ke tahan apa ke dot ke? Apa? Dot tahan Haba. haba. Tadi ada dah contoh tadi hok dia masuk tadi kan. Dengan air panas tu. So contoh yang sama. So plastik ni adalah yang jenis dot tahan haba. So yang ni yang mana satu? Termoset ke termoplastik? Termoplastik. Okey, Termoplastik. termoplastik. Satu ciri dia, kita bincang banyak dah ni ciri dia. Boleh diacu banyak kali. Boleh diacu berulang kali. Okey, ciri hok paling jelas tadi Tidak masa tahan tidak tahan haba. 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 Lagi pasal rangkai silang, ada rangkai silang tak? Ada. Ada ke? Tak ada. Kalau ada rangkai Ada. silang tahan haba. Tak ada. Tidak ada. ada rangkai silang. Jadi pilih salah satulah ciri tu. Paling mudah tidak tahan haba. Apa? Sebab kita tengok dah tadi. Okey, C. Kempen penggunaan plastik. Beg plastik Nyatakan dua alasan mengapa kita perlu menyokong kempen di atas. Kurangkan. Bukan penggunaan, kempen kurangkan penggunaan beg plastik. Kenapa kita perlu sokong? Bagi dua alasan. Supaya kurang pembakaran plastik. Supaya tiada pencemaran alam. umum sangat. Cikgu nak jawapan yang berkait dengan plastik yang lebih spesifik. Sebab apa kita mesti kurangkan guna plastik? Hidup. Apa sifat plastik tu yang menyebabkan kita kena kurangkan Tidak penggunaan dia? mudah dibungkus lah. Satu dia tidak boleh Dibungkus. tidak boleh Urai. terurai. Kacau pula dah. Tidak boleh terurai dengan mudah. Okey, yang kedua, baru dapat satu markah. Yang kedua, kalau bakar apa jadi? Kalau kita bakar plastik. Dia akan menjadi seketul saja. Tu apa Saya bunyi? tu. Dia jadi Bahan kimia. Start berkepul kalau bakar Syahrin pun start berkepul. Bahan kimia dibebaskan ke? Gas toksik dibebaskan. Okey, jika dibakar, ia membebaskan Bahan kimia. bahan kimia banyak jenis bahan kimia. Kalau kita dak bakar plastik pun ada bahan kimia. Ini lebih kepada gas toksik. Okey, gas toksik. Bila bakar plastik dia akan membebaskan gas toksik. Okey, nombor 9. Bukan soalan ni kita bincang dah ke? Sebelum periksa baru ni? Jawab. Dok you. Dak lagi? Dok you. Tak ada jawapan lagi. Okey, nombor 9. Apa nama gelombang yang atas ni? Gelombang radio. Gelombang Yes, gelombang radio. Macam mana nak kenal gelombang radio? Isteri tu. Dia sama je. Dia sama je. Gelombang radio nama lain dia ialah gelombang Gelombang pembawa. Gelombang radio nama lain dia gelombang pembawa. Okey, untuk menghasilkan gelombang, sebab Ika dah clue kat atas ni, untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Jadi untuk hasil gelombang termodulasi ada dua gelombang akan bergabung. Satu gelombang pembawa, satu lagi gelombang bunyi ataupun kita panggil gelombang frekuensi audio. Gelombang frekuensi Audio. frekuensi audio.
ataupun gelombang audio. Gelombang bunyi samalah. Gelombang audio, gelombang bunyi, gelombang frekuensi audio. Okey, hasil dia. Gelombang termodulasi yang terhasil, ada dua jenis gelombang termodulasi. Awak boleh lukis sini. Sama ada modulasi amplitude ataupun modulasi frekuensi. Okey, boleh lukis mana-mana satu. Pilihlah nak lukis. Kalau nak lukis frekuensi ke mana? Frekuensi dia rapat. Lepas tu jarak sikit rapat. Okey, untuk cikgu buat dua Dua ni atas dengan bawah. Awak perlu jawab satu je, sejenis je. Okey, kalau modulasi frekuensi, kita pastikan ketinggian dia sama. Cuma yang beza dia rapat ataupun dia makin besar. Tinggi dia sama, dia makin jauh, lepas tu dia rapat balik. Okey, ketinggian dia sama tu. Amplitude dia mesti sama. Beza dengan kalau kita lukis gelombang frekuensi amplitude. Amplitude dia mesti mula-mula rendah. Okay, itu beza. Okay, lukis molek lah. Cikgu ni payah nak nulis sebab skrin duduk cegak gini. Okay, gambar gelombang frekuensi amplitude ni ada dalam nota kan? Dia dalam nota. Okay. Okay, lebih kurang gitulah. Ada tinggi rendah tu Okay, tapi jarak dia mesti sama. Rapat kadar kerenggangan dia tu mesti sama. Kalau frekuensi amplitude, kerenggangan dia tu bergila-gila. Jauh dekat tapi tinggi dia sama. Amplitude dia sama. Okey, ni awak akan dapat 2 markah. Okey? 2 markah di atas tadi, P dengan Q, 2 markah di bawah. Jadi dapat, 1 markah untuk lukis, dapat 3 markah. Namakan proses yang menghasilkan gelombang R. Nama proses tu proses apa? Proses gabung tadi ni. Gabung P dengan Q dapat hot ni. Proses apa? Proses? Hantaran dua pula. Kahwin dua ni. Modulasi. Modulator tu alat. Nama proses modulasi. Proses gabung. Kita kahwinkan dia dua ni. Modulator tu Tok Adi dia, tukang kahwin, juru nikah dia. Proses dia, proses perkahwinan tu proses modulasi lah. Proses gabung tu, nama dia proses modulasi. Modulasi ni dia gabung dua jenis gelombang. Okay? Okay, namakan satu komponen elektronik yang terdapat dalam amplifier. Ni kena rujuk nota. Dalam amplifier ada apa? Amplifier. Amplifier fungsi dia untuk komponen elektronik. Komponen elektronik macam diod ke, transistor. Okey, simbol transistor. Kena lagi lah. Kena ingat simbol dia. Dia ada benda? 3 kaki. 3. Okey, bulat dulu. Bulat 3 kaki. Tu ada T. Lepas tu ada anak panah Ya. Lukis comel mau ambil PSP kan? Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ni tu je lah dulu. Sebab lama nak siang kat awak data. Awak pakai data ke pakai apa ni? Data. Wi-Fi. Awak pakai Wi-Fi ada masalah. Pakai hotspot. Kita pakai Wi-Fi Mojirang. Wi-Fi Mojirang. ID Rifai pakai Wi-Fi mana? ID? Pakai Wi-Fi sebelah tu. Sebelah. Kamu curi sama cikgu. Okey, buka belakang cikgu nak ambil gambar. Bukan. Kaya. Dah. Nak screenshot Bukti kehadiran. Cikgu, nak minta ya? Buat mandi bukan bau pun. Awak nak bau pun. Apa kena ketok Usik. Sabarlah, Kak ada kelas. Mana yang satu?
Mana Izatu hilang tau. Okey. Oh, Adik aku. Ada tunjuk muka. Kedai tudung. Malu buat aku. Nak ambil apa? Akam tunjuk muka molek Akam. Muka molek yang fokus benda ni atak rumah. Dia nak ambil gambar Iya ini. ni siapa? Bawah Zafira. Emang. Oh, Zafira. Tengah makan kau. Mana Zafira? Amir tunjuk siling, tunjuk setabuk muka. Amir. Dia. Oh, mahal glamour sekali. Spesial. Zatu. Malu buat aku. Budak cikgu nak ambil gambar Amir mana? Dekat Amir. Ke gimana dah Amir? Pergi jual dah. Oh, tapi kan leh. Siapa leh kau? Tapi kan ayo. Zafira. Leh dah masuk kedatangan ha? Sevilla. Okay. Siapa? Peace. Oh, peace. 1, 2, 3. Okay, surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as. Innal insana. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu Amin. Okay, maknanya BI dan subjek lain tak ada masalah lah nak online. No problem. Bukan masalah sangat benarnya. Masalah ia tak ambuh masuk. Tu je. Senang. Kan? Internet ini. Tak ada internet. Kurang. Okay. Baru tu bit Amir. Mula Amir. Tak ada nak nampak muka mu Amir. Zafira apa masuk kat kau? Mula. Zafira. Muka mula. Amir comel dah. Jangan sikit. Zafira cepat. Zafira, Izatu. Apa Zafira boleh ni? Izatu cepat. Dia 2 orang ni kerjasama. Malu je. Smart. Izatu. Tak nak malu nak. Geng kau lohmu je. Lohmu kau. Amir. Iya Oh, yo. Betul. Amir, Izatu. Amir alim. Kita betul dah. Siapa tunjuk muka sekerak nampak sekerak ah. Just smart aja. Okey dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Oh, apa sih? Meh. Jom. Boleh. Jom. Ni aku jom. mana? Ni aku. Screen. Ni aku. Oh, timu. Eja tengok. Naik pun nama Gopa apa? Naik nama Gopa. Atau sebagai. Yeah. Nama aku naik bodoh. Oi, mantap. Gopa nampaknya Gopa. Memang jangan. Ini lagi. Nak gini lagi muka aku ni. Kapi MPL. Nak korang bodoh. Ya. Aku nak tengok live pula dia. Power kan. Power. Aku baru tidur kau. Aku bangun tidur tengok masih khabar dia. Aku okey ya. Tidur je. Suka je. Dia nak Semua. buat. Aku Lepas tu mandi dah sikit rambut. Mandi lagi. pergi di rumah. Mujuk kejut. Makan nasi. Nasi. Dah pakai jadi dah pak isi nyak tupas ni. Tahu. Mana megang buat mangat raik dia. Nama aku. Tahu mana ya? Kuasa ya. Kang kan? Kang. Bangun tu sabu. Nama Nek Haji kan? Una ingat ni kan? Aku kata suskot apa? Semak lagi bok. Iya lagi. Suskot aku kata 3 kan? Seorang. Ada bateri. Angle. Leave sikit Itu sahok. 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 Angle. Leave. Miamal tengok
Yang macam ada ki. Yang mana tu? 0.0 ki. Nombor 14 ke? Kosong poin memang. Nombor 14 tu. Ada lagi yang tu. Mantap kata, mantap ubi. Acong konek. Acong. Kau suruh ambil internet. Kemudian. Ya, yang muka aku. Deh. Kau pun datang. Sama lah. Semua tu. Oh, ada. Kelas set. Kelas set. Iya, tu. Jom. Jom. Tu. Cok Haji tau. Haji. Belah, Haji. aku sebelah. Oh, kayak gini tau. Kayak gini. FS apa? FS. Saya aku nak berjumpa lah. FS. Jadi nanti view-mu Jom. Ambil video aku. Masuk terbang kan? Layang aku. Itu dah kosong kilo. Ada kelah kan? Bodoh ada kiu aku. Kosong Iya. kosong. Email bengak. Bodoh. Aku dah buat besok. Saya Duduk lah. lagi makan. Assalamualaikum. Tak kemerang aku. Bodoh. Ciao. Nak suruh ya tu lah. Aku lagi terus tu. Cek masuk. Oh, jangan masuk dulu. Oh, Oh, tak tubik lagi ni, sembang lagi. dah nak tubik kan ya? Dah lebih gua ni. Dah tahu nak tubik ke mana? Ni eh. Panjang. Besok dah saya. Okey. Siapa yang masuk recording dalam email dia khabar cikgu Recording Okay. cikgu record ni tapi tak tahu masuk ke siapa sebab cikgu tubik dulu ni. Dia dah tubik belakang cepat. Ciao lu. Pergi dulu. Okay, berhenti dah tubik. Aduh.